Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Ashraqal badru alaina, fahtafat minhu al-buduru, misla husnika ma ra'ayna qattu ya wajha sururi. Anta syamsun anta badrun, anta nurul fawqa nuri, anta iksiru wa ghali, anta misbahu suduri. Ya Habibi ya Muhammad, ya arusal khalfi qaili, ya muayyad ya mumajjad, ya imam al-qiblataini. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Dari Dewan Chancellor Universiti Teknologi Petronas Sri Iskandar, kami bawakan secara langsung Forum Perdana Ehwal Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah wa kafa. Salawatullah wa salamuhu ala rasulihil mustafa Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Apa kabar kepada diucapkan kepada semua warga Universiti Teknologi Petronas dan seluruh warga yang berada dalam Forum Perdana Ehwal Islam pada malam ini. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, Forum Perdana Ehwal Islam pada kali ini dibawa siaran langsung daripada Dewan Chancellor Universiti Teknologi Petronas Throne of Perak, dan insya-Allah kita akan sama-sama membicarakan tentang tajuk yang hebat berkaitan tentang perutusan dan keputeraan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rahmat kepada seluruh alam. Sebelum kita bergerak lebih lanjut untuk kita bersama-sama mengenali ahli panel kita, marilah sama-sama untuk kita saksikan persembahan video klip Secari Tinta. Terima kasih diucapkan kepada penganjur kita pada malam ini di Universiti Teknologi Petronas dengan kerjasama Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM dan RTM TV1 untuk kita berdiskusi tentang tajuk rahmat kepada seluruh alam. Kita telah mengundang 3 orang tokoh panelis. Yang pertama dipersilakan dan juga diperkenalkan Dr. Zahzan bin Muhammad, Pengarah Eksekutif Telaga Biru Sendirian Berhad. Selamat datang. Ahli panel kita yang kedua insya-Allah pada malam ini ialah yang berbahagia Profesor Madya Dr. Fakhruddin bin Muhammad Hashim, pensyarah kejuruteraan mekanikal dan ketua penyelidik laut dalam Universiti Teknologi Petronas. Selamat datang dan assalamualaikum.
Manakala di hujung sebelah sana, ahli panel kita yang ketiga, iaitu Prof. Datin Paduka Dr. Zaliha binti Kamarudin, Imbalan Ketua Pengarah Institut Kefahaman Islam Malaysia, IKIM. Selamat datang dan Assalamualaikum. Kita terus sahaja berdiskusi dan berbicara tentang tajuk rahmat seluruh alam, dan kalau boleh kita bukakan perkongsian dalam forum kita pada malam ini dengan saya tujukan soalan yang pertama kepada Fadil Ustaz Dr. Zahzan bin Muhammad. Gagasan dalam Al-Quran saja menceritakan dan menyatakan tentang wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nabi Muhammad diutus sebagai rahmat kepada sekalian alam. Berdasarkan kepada pernyataan yang hebat ini, bagaimana mungkin kita dapat kupas dan perjelaskan kepada semua agar ianya boleh menjadi kekuatan kepada umat Islam dalam menjadikan konsep rahmat perutusan Nabi ini menggalakkan aplikasi dan sumbangan ummah ke arah kemajuan Islam itu sendiri dan umat Islam itu sendiri. Silakan Doktor. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Yang bahagia berfungsi pada malam ini, sahabat-sahabat di panel, datuk-datuk, datin-datin, tuan-tuan, puan-puan, muslim-muslimat, dan ayah ibu, tuan-tuan yang berada di luar sana, hadirin-hadirat yang datang dalam dewan UGP pada malam ini ataupun yang berada di rumah. Ya, jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian, kita nak bercerita satu tajuk yang besar. Ya, tajuk yang mengisahkan tentang perjuangan seorang manusia yang hidup selama 63 tahun. Dan kalau kita nak bawakan kisah semenjak daripada pelantikan menjadi Nabi daripada 40 tahun hingga 63 tahun kita nak ceritakan liku-liku perjalanan seorang Nabi Ustaz. Jadi ayat yang dibacakan tadi, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, kami tidak utuskan kau wahai Muhammad melainkan pembawa rahmat kepada seluruh alam. Contohnya Imam As-Samarkandi menjelaskan rahmat yang dimaksudkan di sini wujud pada 3. Rahmat kepada orang beriman untuk membolehkan mereka dimasukkan ke dalam syurga. Rahmat kepada orang yang tidak beriman, dengan cara itu mereka tidak diseksa di dunia, tidak dikenakan apa-apa tindakan melainkan selepas syarat-syarat tertentu dikenakan. Dan yang ketiga, rahmat kepada binatang. Dan yang keempat, kalau nak disebut juga kata Imam Samarkandi, rahmat kepada jin. Kerana tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian, empat perkara ini berkaitan satu sama lain. Rahmat Nabi Muhammad SAW yang ditujukan kepada sekalian alam. Sebagai contohnya, kalau kita lihat kepada orang-orang beriman, janji Nabi SAW memutuskan huwallazi ba'atsa bil ummiyyin rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qabl fi dhalalin mubin. Tuan-tuan, Arab dahulu merupakan mereka yang bunuh anak-anak, tuan-tuan. Wa idza bushira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhib yatawara min al-qawmi min su'i ma bushira bi ayusikuhu ala hunin am yadusuhu fi turab ala sa'a ma yahkumun. Allah SWT gambarkan, kalau kita lihat dahulu ada seorang manusia yang unggul namanya Umar Khattab radhiyallahu anhu. Law kana ba'di nabi lakana Umar. Kalau ada seorang nabi selepas aku, itulah Umar orangnya. Sayyidina Umar dia menangis pada satu hari. Dan sekali lagi tahu, nangis tahu dia takut nanti dia hantar ke hospital ada orang murtad. Tapi tuan-tuan, Sayyidina Umar bila ditanya penjelasan kepadanya terhadap kenapa perilaku itu ditonjolkan oleh dirinya, tadi saya menangis kerana saya teringat zaman jahiliyah dahulu saya telah membunuh anak perempuan saya yang kecil sekali, yang bongsu. Hafsah yang menjadi isteri Nabi SAW pun hampir-hampir dibunuh oleh Umar Khattab radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar bercerita, bila anak ini besar, saya telah minta isteri untuk pakaikan kepadanya pakaian yang paling cantik. Dan akhirnya dibawa kepada pasir, isteri berkata, wahai suamiku, janganlah diperlakukan perkara-perkara buruk pada budak perempuan yang tidak mengerti apa-apa ini. Telah lama kami besarkan dia, tiba-tiba saya bawa kepada pasir, digali lubang bersama-sama dengan anak ini, disangka ayah ingin bermain-main. Tiba-tiba tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, ambil lubang itu dalam, agak-agak cukup untuk menenggelamkan seorang budak sebaya dengannya, maka ditolak dia ke dalam itu dan dikampuskan. Sehingga hari ini orang dengar terngiang-ngiang suara anak ini menangis. Ini tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian, seorang manusia yang kejam. Mengapa bila saya Umar ketawa? Saya ketawa kerana teringat dalam satu perjalanan nak bawa berhala itu berat daripada batu. Maka saya terpaksa membawa berhala daripada kurma. Dibuat kurma itu, dirubah tangan, kepala, badannya. Dan akhirnya bila kelaparan mula menghantui diri, patahkan tangan Tuhan makan, lepas tu tangan kiri makan, kepala dan akhirnya badan, dan saya makan Tuhan saya sendiri. Ini manusia zaman jahiliyah. Tapi bila datangnya Nabi SAW membawa kepada mereka, والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين. Rahmat yang dibawa oleh Nabi SAW
menukar seorang manusia daripada jahiliyah yang pekat kepada manusia yang bersinar padanya nur, dan disebut oleh Michael Hart, tak silap saya orang nombor 7 dalam senarai 100 lelaki yang terbaik di dunia. Allahu a'lam. Terima kasih kepada Yang Berbahagia Doktor. Sesungguhnya konsep rahmat itu cukup besar dan meliputi dua bidang, meliputi yang Islam dan juga meliputi ruang-ruang di mana Islam boleh dimasukkan untuk dipertambah baikkan kedudukan dan kehidupan manusia. Dalam konteks itulah kalau boleh saya ingin pergi kepada Prof. Dr. Zali. Dalam keadaan kita melihat sunnah baginda Rasulullah SAW ini besar, cukup banyak aspek itu meluas dalam pelbagai ruang kehidupan. Dalam konteks kekeluargaan kalau boleh, kerana baginda SAW juga merupakan role model dalam isu kekeluargaan. Sejauh mana kita boleh didik masyarakat kita dan juga menyuntik peningkatan kefahaman, meningkatkan kesefahaman mereka, terutama dalam isu-isu kontemporari beragama pada masa ini. Silakan Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soalan yang dikemukakan kepada saya ini agak complicated dari segi apa yang berlaku pada waktu sekarang. Contohnya Dr. Zahazan menceritakan tentang kejadian yang berlaku sebelum ada Islam. Tetapi apabila Islam itu datang dan memberi rahmat kesekian alam, kita dapati rahmat itu ditutupi semula dengan langit hitam, di mana kita lihat selepas datangnya Islam terdapat keruntuhan rumah tangga, institusi rumah tangga itu sendiri. Pertama dari segi apabila Islam datang, dia menetapkan bahawa perkahwinan itu satu peraturan hidup. Malangnya apabila manusia tidak berpegang dengan Islam, apa yang berlaku, dia kembali kepada zaman jahiliyah. Dalam konteks ini kita panggil post jahiliyah atau jahiliyah moden. Apa yang berlaku dalam jahiliyah moden ini sebenarnya menggambarkan jahiliyah yang berlaku sebelum Islam. Kini kita lihat apa yang berlaku itu sama sahaja yang berlaku pada waktu kini. Tidaklah kita panggil dia adalah satu perkara yang berlaku di barat, tetapi dia berlaku di timur juga. Contohnya membunuh anak perempuan. Di negeri China, apabila ada satu polisi kerajaan bahawa satu keluarga itu hanya boleh mempunyai seorang anak, apabila lahirnya anak perempuan, maka dibunuh anak tersebut. Ini pun pasca modernisme, jahiliyah moden. Kemudiannya wanita dikongsi-kongsi. Apa yang berlaku di zaman jahiliyah pun begitu, di zaman sekarang pun begitu. Dipanggil di bawah swinging parties. Di barat kita lihat iklan-iklan swinging parties ni banyak. Mula-mula saya pun tak tahu apa swinging parties, sehingga saya bertanya dengan guru saya sendiri. Saya kata, swinging parties ni apa? Swinging parties ni, dia kata masing-masing bawa pasangan masing-masing, lepas tu tukar-tukar. Kemudiannya kalau kebetulan, saya kata kalau kebetulan mengandung macam mana? Kalau mengandung lah, kalau tak mengandung tak apa. Tetapi kerana dia panggil pil, revolusi pil itu menukar segala keputusan wanita itu, dan wanita itu punya hak untuk menentukan sama ada dia mahu mengandung atau tidak. Dan ini samalah juga dengan jahiliyah moden. Dan ini kita lihat perkara-perkara ini bukan perkara baru. Jadi kita perlu ada kerisauan, dan kerisauan kita itu bertempat bahawa apa yang berlaku di zaman jahiliyah telah berlaku di zaman sekarang sekiranya kita lari daripada rahmat Allah. Cuma soalan Ustaz tadi bercerita tentang bagaimana. Jadi saya melihat gulungan belia yang ada di hadapan kita pada hari ini adalah gulungan bakal pelapis masyarakat kita. Ada banyak perkara yang kita boleh lakukan, dan saya mengharapkan kita boleh